Assalamualaikum, saya Syarul Nizam bin Sili dan kumpulan kami akan membentangkan tajuk yaitu mengurus ketegangan maritim, strategi pengurusan konflik dalam pertikaian Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina. Laut Cina Selatan atau LCS merupakan kawasan strategik di rantau Asia Tenggara yang dikongsi oleh beberapa buah negara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, China, dan Vietnam. Selain dia menjadi kawasan perdagangan, kawasan ini penuh dengan hasil seperti sumber gas asli, minyak, dan kawasan perikanan yang menjadikannya tumpuan untuk tuntutan oleh beberapa buah negara ini. Pertikaian utama tertumpu di Kepulauan Spratly dan Paracel, yaitu ketika konflik China dan Filipina semakin memuncak, disebabkan insiden-insiden seperti insiden Mischief Reef, Scarborough Shoal, dan Second Thomas Shoal. Kajian ini menelisik strategi pengurusan konflik antara China dan Filipina di LCS untuk menilai keberkesanannya dan mengurangkan ketegangan dan mengekalkan kestabilan di rantau ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Clarina Alexandra. Pengurusan konflik antarabangsa ialah usaha untuk mencegah, mengawal dan membendung konflik bagi mengekalkan keamanan serta kestabilan antarabangsa. Dari perspektif liberalisme, konflik tidak semestinya diselesaikan melalui penggunaan kekerasan, sebaliknya melalui kerjasama diplomasi, institusi antarabangsa seperti PBB dan ASEAN, serta pendekatan multilateralisme. Dalam kes pertikaian Laut China Selatan antara China dan Filipina, kedua-dua negara menggunakan saluran diplomasi dan rundingan untuk mengurus ketegangan di samping memanfaatkan platform ASEAN bagi menggalakkan dialog. Selain itu, Filipina turut menggunakan undang-undang antarabangsa melalui UNCLOS sebagai mekanisme penyelesaian pertikaian. Walaupun konflik ini masih belum diselesaikan sepenuhnya, pendekatan liberal berjaya mengurangkan risiko peperangan terbuka dan pada masa yang sama mengekalkan hubungan ekonomi serta menyumbang kepada kestabilan di rantau Asia Tenggara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, nama saya Aisyah Nizaci Komendinordin, nomor matrik BA 24110638, akan menerangkan latar belakang pertikaian Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina. Pertama, dari aspek puncak pertikaian, konflik ini tertumpu di Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal. Kawasan ini menjadi rebutan karena kedudukannya yang strategik sebagai ladang perdagangan antarabangsa serta kaya dengan sumber perikanan, minyak, dan gas asli. Oleh itu, kawasan ini mempunyai kepentingan yang besar kepada ekonomi dan keselamatan negara. Seterusnya, isu tuntutan maritim yang berpunca daripada perbezaan tafsiran terhadap hak maritim. China menuntut sebagian besar Laut China Selatan melalui Nine Dash Line, manakala Filipina menegaskan bahwa tuntutan tersebut bercanggah dengan UNCLOS 1982 yang mengiktiraf hak negara pantai ke atas zon ekonomi eksklusif atau EEZ. Akhir sekali, dari segi perkembangan konflik pula, ketegangan mula memuncak selepas insiden Scarborough Shoal pada tahun 2012. Pada tahun 2016, Tribunal Timbang Tara memutuskan bahwa tuntutan Nine Dash Line tidak mempunyai asas perundangan yang sah. Walau bagaimanapun, China menolak keputusan tersebut dan pertikaian ini masih berterusan sehingga kini, sekaligus memberi kesan kepada keselamatan maritim dan kestabilan serantau. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi pengurusan konflik yang digunakan dalam pertikaian Laut Cina Selatan antara China dan Filipina. Terdapat 3 strategi utama yang digunakan. Strategi pertama ialah penggunaan undang-undang antarabangsa. Filipina menggunakan UNCLOS dan keputusan Tribunal Timbang Tara 2016 sebagai asas untuk mempertahankan hak maritimnya. Pendekatan ini membantu Filipina mendapatkan sokongan antarabangsa serta menggalakkan penyelesaian pertikaian melalui saluran undang-undang dan bukannya penggunaan kekerasan. Strategi yang kedua pula ialah kerjasama serantau melalui ASEAN. ASEAN ini dia menjadi platform dialog antara negara-negara yang terlibat, khususnya melalui rundingan Code of Conduct atau lebih dikenali sebagai COC. Usaha ini bertujuan untuk mengurangkan salah faham dan mengelakkan konflik
daripada menjadi lebih serius. Strategi yang ketiga ialah diplomasi dan rundingan dua hala, iaitu China dan Filipina terus mengadakan dialog bagi membincangkan isu keselamatan maritim serta langkah membina keyakinan. Sebagai contoh, tahun 2024, kedua-dua negara ini mencapai persefahaman berkaitan dengan pengurusan insiden di kawasan Second Thomas Soal yang membantu mengurangkan risiko pertembungan antara kapal kedua-dua negara. Oleh itu, walaupun pertikaian ini masih belum diselesaikan sepenuhnya, ketiga-tiga strategi ini berjaya mengurangkan ketegangan dan membantu mengekalkan keamanan serta kestabilan di rantau Asia. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nuratika binti Roslan, BA 24110127. Untuk keberkesanan strategi pengurusan konflik, bayangkan jika konflik di Laut China Selatan gagal dikawal, bukan sahaja China dan Filipina yang akan terjejas, malahan keseluruhan rantau Asia Tenggara berisiko menghadapi ketidakstabilan dari aspek keselamatan, ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Jadi, persoalannya ialah sejauh manakah strategi pengurusan konflik yang digunakan hari ini benar-benar berkesan. Berdasarkan analisis kajian saya, strategi pengurusan konflik antara China dan Filipina boleh dianggap berkesan, namun hanya pada tahap sederhana. Apa yang menarik ialah strategi ini tidak menyelesaikan konflik tetapi berjaya menghalang peperangan. Inilah perbezaan antara konflik management dan konflik resolution. Strategi yang dilaksanakan lebih memberi tumpuan kepada mengawal ketegangan dan mengelakkan konflik daripada bertukar menjadi peperangan, bukannya menyelesaikan isu pertikaian wilayah secara muktamad. Antara strategi yang paling penting ialah diplomasi bilateral, di mana kedua-dua negara ini masih meneruskan rundingan dan mengekalkan saluran komunikasi walaupun mempunyai tuntutan wilayah yang bercanggah. Pendekatan ini berjaya mengurangkan risiko konfrontasi ketenteraan. Selain itu, ASEAN turut memainkan peranan sebagai platform rundingan yang menggalakkan dialog, pembinaan keyakinan serta kerjasama serantau bagi memastikan ketegangan tidak terus meningkat. Dari sudut undang-undang pula, Tribunal Timbang Tara tahun 2016 di bawah UNCLOS memberikan legitimasi kepada tuntutan Filipina. Walaupun China menolak keputusan tersebut, tribunal ini berjaya meningkatkan tekanan diplomatik dan mengukuhkan sokongan antarabangsa terhadap prinsip undang-undang laut. Namun begitu, isu kedaulatan masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Insiden ini di kawasan maritim masih berlaku dari semasa ke semasa, malah persaingan kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China di rantau Indo-Pasifik turut menjadikan konflik ini lebih kompleks. Kesimpulannya, strategi pengurusan konflik di Laut China Selatan ini berjaya mengurangkan risiko konflik bersenjata dan mengekalkan kestabilan serantau. Namun, keberkesanannya lebih tertumpu kepada pengurusan konflik dalam jangka masa yang panjang berbanding penyelesaian yang muktamad. Oleh itu, kerjasama diplomatik yang berterusan, peranan ASEAN dan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa amatlah penting bagi memastikan keamanan rantau ini terus berkekalan. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, konflik China-Filipina